Hai. Malam ni saya akan bermalam dekat rumah atas bukit ni. Saya akan pacak kemah saya dekat dalam tu. Okey, sedikit maklumat tentang abandoned building ni. Bangunan ni dibina pada 1930 oleh pihak British. Dan bangunan ni digunakan untuk persinggahan lah mana-mana Pesuruhjaya tinggi British ataupun orang-orang keneman pada waktu itu ketika diorang nak pergi Bukit Pressure, naik-naik puncak tu, dan diorang akan singgah dekat sini disebabkan pada ketika itu laluan daripada gap ni nak ke Bukit Pressure yang jaraknya lebih kurang 8 km, cuma ada satu lane saja untuk naik ke atas dan satu lane untuk turun, jadi dia kena ikut turn dan pengunjung pada ketika itu akan berhenti di sini ataupun tempat ni dijadikan macam diorang punya checkpoint lah pada ketika itu. Agak scary juga tempat ni. Ada beberapa cerita tentang tempat ni lah, ada beberapa kisah dan cerita, tapi saya pun tak nak kongsi benda tu buat masa ni. Saya ada bawa beberapa peralatan untuk penggunaan saya nantilah. Okey, apa-apa pun kita tengoklah apa ada dekat dalam tu. Sebelum ni pun saya ada pergi sini. Adalah sebelum ni, nanti saya sertakan link tu dekat bahagian description. Hari ni saya datang lagi dan saya akan bermalam dekat tempat ni lah. Jom kita tengok apa ada dekat dalam tu. Suasana dekat dalam abandoned Gap Rest House. Kemungkinan kemah saya akan pacak dekat sini, dekat bahagian ni lah. Ini tandas. Tempat ni boleh tengok di setiap
bilik ni, every room lah, dia ada satu macam stiker number, bermakna tempat ni memang tempat istirahat, tempat orang berehat suatu ketika dahulu. Dan mengikut dari beberapa sumber carian yang saya buat carian, tempat ni suatu ketika dahulu memang dijadikan tempat penginapan. Dijadikan tempat penginapan untuk orang-orang kenaman ataupun Pesuruhjaya tinggi British yang ingin ke puncak Bukit Fraser, dan tempat ni dijadikan tempat persinggahan lah. Tengok dalam bangunan ni, dia punya binaan pun masih kukuh lagi. Kemungkinan saya akan pacak kemah saya dekat bahagian ni lah. Sebab saya tengok yang tempat ni dia bersih. Walaupun dia memang ada kotor sikit, tapi orang kata boleh lah untuk saya pacak kemah saya. Dan dekat sini ada tandas, tapi tak boleh digunakan lah. Ada setengah dia punya lantai ni yang saya tengok dia pakai marble. Ada setengah lagi yang dia gunakan kayu. Mungkin binaan suatu ketika dahulu, tapi masih kukuh lah. Memang masih kukuh. Tempat ni pun cantik, kalau dijaga memang cantik. Bahagian belakang ni hutan belukar. Hujan dekat luar tiba-tiba turun dengan lebat. Tapi yalah, biasalah sekarang pun musim hujan. Hujan sekejap turun, sekejap berhenti. Sekarang ni dia turun dengan lebatnya. Air hujan menitik, air hujan masuk dari bahagian ni. Ada bahagian yang bombong bocor, air hujan masuk. Tapi ada bahagian yang masih kukuh. Air hujan langsung tak masuk, biarpun hujan turun dengan lebat. Saya akan turun dekat bahagian tingkat bawah. Kita tengok bahagian dapur. Tempat ni agak gelap sikit lah, sebab sekarang pun kebetulan hujan. Jadi saya akan gunakan lighting lah.
Ini bahagian dapur. Sekarang ni lebih kurang pukul 5 petang dan dekat-dekat pukul 6, tapi dalam ni memang gelap sebab kebetulan dekat luar pun hujan. Kita tengok bahagian dapur. Ini kemungkinan ini bilik ataupun hostel suatu ketika dahulu, sebab ada beberapa gambar. Dekat sini ada kain putih, tak tahu untuk apa. Ataupun gambar ni dijadikan tujuan pemujaan ke ataupun sebaliknya, saya pun tak pasti. Yang pastinya dekat dalam ni ada gambar. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak bertanggungjawab akan buat benda-benda yang bukan-bukan. Akan buat apa, pemujaan ataupun sesuatu benda yang tak patut lah, seperti apa, pugai ataupun hal-hal yang syirik. Semoga kita dijauhkan. Ini bagian dapur tadi, dengan ada bilik lah. Bagian bawah ni pun ada bilik kecil. Mungkin kaunter ni suatu ketika dahulu bagian penyambut tetamu. Dekat bawah ni ada kaunter. Mungkin apa, reception area. Mungkinlah, tapi saya pun tak pasti. Terus kita naik ke atas. Keadaan dekat dalam pun agak gelap, memandangkan dekat luar hujan. Lepas tu tempat ni tertutup. Jadi memang gelap lah dekat dalam ni. Di siang hari kalau udah malam, nanti kita tengok macam mana suasana di malam hari, macam mana. Air menitis masuk dalam ni sebab dekat luar tu hujan. Mengikut dari beberapa sumber mengatakan tempat ini dibina pada 1930 dan dibina oleh Colonial British pada ketika itu untuk menempatkan Pesuruhjaya Tinggi British ataupun siapa-siapalah yang nak pergi dekat puncak Bukit Pressure, dan tempat ini dijadikan persinggahan disebabkan pada ketika itu jalan yang digunakan untuk naik ke puncak Bukit Pressure itu hanya satu, untuk naik ke puncak dan downhill. Diorang akan gunakan jalan yang sama lah pada ketika itu. Jadi mana-mana pengunjung yang ingin ke puncak sana mesti kena stay dekat sini ataupun bermalam dekat sini ataupun sebaliknya. Dan tempat ni ditutup apabila jalan yang sekarang kita lalui tu, sekarang dia ada dua, satu naik dan satu turun. Different road lah macam tu. Start dari itu dikatakan tempat ini dah ditutup lah, dan ada beberapa usaha pemulihan ataupun pembaikan di tempat ni, tapi menemui jalan buntu lah. Entah kenapa ataupun sebab apa, tak pasti. Tapi andai kata tempat ni dibina semula ataupun dibaiki, saya rasa tempat ni memang happening dan meriah, memang cantik. Untuk mereka yang biasa naik ke puncak Bukit Pressure, tahulah tempat ni. Dekat luar sana dia ada satu hanging bridge ataupun jembatan gantung dekat sana.
Kalau kita nak menuju dekat Bukit Pressure, jembatan gantung sebelah kiri, yang bangunan Abundant Hotel ni sebelah kanan, ataupun Gap Rest House, dia sebelah kanan di atas puncak bukit. Dan lokasi yang lebih tepat lagi, tempat ni dia di sempadan negeri Selangor dengan negeri Pahang. Dan area tempat yang kawasan ni memang tak ada penduduk, ataupun dia memang jauh dari penempatan lah. Lebih kurang kita nak sampai dekat atas puncak Bukit Pressure tu lebih kurang dalam 8 km lagi. Dan tempat ni dia agak sunyi, tapi setakat ni okey lah. Berkaitan misteri pula, ada beberapa individu yang mendakwa tempat ni diorang pernah terlihat lah, di mana tentera British yang dulu-dulu tu berkawat melalui jalan yang dekat bawah tu. Dan ada juga individu yang mendakwa melihat tentera Jepun, dan begitu juga ada yang melihat tentera komunis. Entah betul ataupun tidak, saya pun tak boleh pastikan, tapi orang kata benda-benda mistik tu memang wujud. Dan ada beberapa juga individu yang mendakwa, individu yang mendakwa ni dia dulu dikatakan dia pernah bekerja dekat sini. Dia orang kata dia orang ternampak lah kelibat budak berumur lebih kurang 12 tahun ke bawah. Dan yang pastinya budak ni dia bukan orang tempatan. Dan dikatakan budak tu seakan-akan European lah, budak-budak Eropah. Tapi dari mana saya pun tak tahu. Dikatakan macam tu lah, yang sering berlari-lari di kawasan sini, di koridor ni. Tapi mengharapkan semua okey lah, itu saja lah. Okey, jom kita tengok lagi tempat ni, sekitar sini macam mana. Sekarang ni pun cuaca hujan. Dekat belakang sana ni hutan belukar, memang hutan tebal. Sekarang ni pun lebih kurang pukul, dah nak masuk pukul 2. Setakat ni saya dekat dalam ni okey lah. Tapi cuma tadi saya terdengar seakan ada bunyi orang buat kerja dekat dapur. Seakan-akan ada orang tengah memasak, basuh pinggan dan sesuatu lah. Jadi kemungkinan sekejap lagi saya akan ke bahagian sana, ke bahagian dapur, untuk tengok apa yang jadi. Adakah makanan telah siap dihidangkan ataupun sebaliknya. Jom pergi tengok. Saya ada nyalakan lilin dekat sini sebab bahagian luar tu agak gelap. Lagipun saya punya lighting sekarang ni tak berapa cun, tak boleh bertahan lama sangat, nanti risau bateri akan habis. Dan lilin ni lah peneman saya sepanjang malam di tempat ni. Seakan ada sesuatu yang bunyi di bahagian dapur. Saya akan pergi tengok. Dekat sekarang ni pun hujan dekat sini. Dari petang tadi sampai ke malam ni tak berhenti lagi. Harap dia akan berhentilah, ataupun tak akan berhenti pun tak ada masalah pun, sebab saya ada kemah ni. Dan kebetulan kemah ni saya letak dalam bangunan ni. So saya rasa tak ada apa-apa masalah untuk saya lah. Saya
ada nyalakan lilin dekat sini Lilin ni bukan untuk tujuan pemujaan ke ataupun sebaliknya, tapi lebih kepada untuk pencahayahan lah dekat dalam ni. Sekarang pun lebih kurang dah pukul 2 pagi. Lebih kurang jam 2 pagi. Hujan, keadaan pun hujan dekat sini. Saya nak pergi tengok apa jadi dekat bawah tu. Adakah masakan telah disediakan ataupun sebaliknya. Hujan masih turun dekat luar Ini keadaan di malam hari lah. Ini tangga untuk turun dekat bawah. Sekejap lagi saya akan turun dekat bawah nak tengok apa yang ada tu dekat dapur. Seakan ada bunyi dekat sana. Tapi saya akan lalu tangga belakang sana tu. Tangga bahagian dapur. Ini tangga nak turun dekat bawah Ini tangga bahagian dapur lah. Tadi saya dah lalu dekat sini. Ini bahagian dapur. Memang agak gelap sebab dah malam hari. Tadi pun gelap juga, cuma ada cahaya lagi daripada luar. Yang sekarang ni langsung tak nampak sebab dah malam. Oh, tadi seakan saya dengar bunyi di bahagian sini. Adakah juadah makanan telah disiapkan ataupun sebaliknya? Dari tadi saya rasa yang bilik ni agak lain macam sikit sebab boleh tengok dekat sini ada gambar. Ini rasanya tak tahulah gambar siapa ni, artis-artis lama ke ataupun siapa ke. Mungkin suatu ketika dahulu penghuni bilik ini dia yang tampal benda ni. Masih hujan lagi dekat luar. Cuma dia tak selebat tadi petang tadi. Yang ni hujan renyai-renyai. Sekejap lagi saya akan keluar dekat luar tu. Saya nak pergi dekat hanging bridge tu, suspension bridge, jembatan gantung. Kita tengok sana malam hari macam mana. Oh, ini tandas. Tandas dia pun tengok agak scary lah. Tapi tak apa. Kita bukan nak kacau ke apa pun. Cuma nak tengok dan rasai saja suasana dekat sini macam mana.
Tapi saya tengok bangunan ni ada setengah dia punya pendawaian agak baru mungkin ada usaha pembaikan pulih tempat ni, cuma mungkin tak boleh diteruskan ataupun sebaliknya. Kalau dari dalam kamera ni memang tak boleh nampak apa, tapi dekat kawasan ni dia berembun banyak embun dekat sini. Sebab tempat ni pun memang dalam hutan. Dekat area sini memang tak ada penempatan Ini tangga yang nak naik pergi atas tu. Yang apa? Saya rasa yang ni dia punya tangga utama untuk ke atas. Dekat bawah ni ada pokok pisang. Ini semua pokok pisang. Boleh tengok pokok pisang dekat sini. Masih hujan lagi, tapi tak apa. Ada daun pisang ni masuk sampai dekat bahagian window ni, dekat bawah. Dekat sini pun kita boleh tengok ada satu beacon house small beacon house. Ni biasa benda ni untuk orang panaskan badan lah suatu ketika dahulu. Apa benda ni? Dekat sini ada macam apa ni? Oh, ni untuk letak lilin lah. Sekejap lagi saya akan keluar dekat luar sana. Saya nak pergi dekat jambatan gantung. Sebelum saya pergi masuk tidur, harap semua okey lah untuk malam ni. Ini pun dah pukul 2 lebih sekarang. Lebih kurang. Hujan pun dah semakin berhenti. Tapi hujan sekejap turun, sekejap datang Sekejap turun, sekejap datang balik. Ada kotak orang tutup. Mungkin tak tahu untuk apa. Suatu ketika dahulu lah kot. Tapi selain benda-benda mistik, kita kena waspada juga dengan kadang-kadang penjenayah ataupun yalah sesuatu yang macam tu lah. Tapi saya malam ni lebih kepada berdepan sebarang kemungkinan, baik benda-benda mistik ke ataupun penjenayah ke. Lebih kepada berdepan lah daripada apa? Lari lintang pokang. Ini bagian dapur, tempat tadi juga. Sentiasa waspada, itu penting. Tak kisahlah siapa pun.
sarang laba-laba dekat sini. Cuaca pun hujan. Kalau tengok dekat atas tu, sanalah abandoned gap rest house. Mungkin saya tak boleh lama-lama sangat dekat luar ni. Saya kena masuk balik dekat dalam disebabkan cuaca yang hujan dekat sini. Hujan sekejap turun, sekejap berhenti. Boleh nampak sarang laba-laba ni, dia ada buat apa? Dia ada buat sarang dekat sini. Kalau saya pergi sampai hujung tu, bermakna saya kena langgar lah benda ni. Tapi rasanya saya pun tak nak langgar benda ni. Nanti orang kata susahkan dia. Kesian, bukan senang dia nak buat semua ni. Jadi saya kena berpatah balik dan terus naik ke atas tu. Abandoned hotel tu dekat atas tu tapi mungkin lighting tak berapa cantik, tak berapa nampak. Mungkin saya kena naik sekarang, lagipun hujan dekat luar ni. Saya nak masuk dalam kemah, nak tidur, tunggu esok pagi sebelum saya meneruskan perjalanan saya. So malam ni saya kena tidur dulu. Ini bukan malam, ini kira dah pagi. Saya lagi ada beberapa jam untuk tidur. Dekat sini berembun Apapun, semoga semua okey lah. Macam biasa, time pun dah lewat dan saya akan bermalam dekat sini. Itulah tadi keadaan dekat sini di malam hari. Setakat yang saya tengok dekat sini tadi okey lah. Cuma tadi seakan-akan saya dengar ada seakan ada orang memasak dekat dapur, membasuh pinggan dan sebagainya. Tapi saya dah pergi tengok dan saya sangkakan ada juadah untuk saya dekat sana yang telah disiapkan, tapi tak ada. Tapi itu bukan hal, tak ada masalah. Apapun, tempat ni saya tengok cantik kalau dijaga, dibaik pulih. Lagi satu, di dalam video saya, kalau nak tengok entiti ke hantu ke memang tak ada. Kecuali kebetulan, itu pun kalau ada. Tapi setakat ni alhamdulillah tak ada lagi lah. Saya lebih kepada merasai sendiri suasana dekat sini dan bukan tujuan mencari benda tu. Tapi walau bagaimanapun, elemen seram dan mistik itu tetap ada. Apapun, sudah waktunya untuk saya masuk dalam kemah dan merehatkan diri. Terima kasih. Dalam video saya ni, kalau nak tengok penampakan ke ataupun entiti, mungkin tak ada. Sebab benda tu kalau kebetulan masuklah kot. Tapi saya memang tak boleh tengok benda-benda macam tu. Tapi walau bagaimanapun, macam yang saya katakan sebelum ini, elemen seram dan mistik itu tetap ada. Sekian, terima kasih. Nak pergi tidur. Hari itu sudah pagi Dah pagi. Cuaca pun hujan. Subuh tadi hujan lah. Lepas ni saya akan siap-siap kemaskan barang-barang semua dan saya akan tinggalkan tempat ni lah. Setakat ni so far so good lah. Berjumpa lagi di video yang akan datang.
Pagi-pagi dekat sini cuaca agak sejuk boleh tengok embun. Semua embun, lagipun mungkin sebab subuh tadi hujan. Dan rasanya macam ni lah suasana pagi hari dekat sini. Sekejap lagi saya akan on the way nak turun ke bawah. Lepas ni saya akan menujulah di suatu lokasi yang tak pasti lagi dekat mana. Apapun, semoga kita semua dijauhkan dari segala malapetaka. Bye.